Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrina binti Muhammad Sabiri daripada Politeknik Mersing dan rakan saya Tengku Nurul Azli daripada Politeknik Mersing dan Puan Zarina Rosli daripada Politeknik Merlimau. Kami telah menghasilkan satu kajian yang bertajuk Gamifikasi Aljab Poli di Politeknik Mersing, Persepsi Pelajar dan juga Cabaran. Okay. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan hasil kajian dari beberapa aspek, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua penyataan masalah, yang ketiga objektif kajian, yang keempat metodologi kajian, yang kelima dapatan kajian, yang keenam perbincangan, dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Bagi pengenalan, saya bahagikan kepada dua, iaitu daripada aspek matematik. Matematik adalah satu pembelajaran yang melibatkan pelbagai aspek seperti pemerhatian, logik dan juga penaksiran. Okey, gabungan daripada aspek-aspek ini telah membuatkan pelajar sukar untuk mempelajari ilmu ini. Okey, salah satu faktor penyumbang kepada kegagalan pelajar dalam subjek ini adalah pelajar tidak mempunyai minat dan kurangnya motivasi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh itu, perlunya kepelbagaian bahan bantu mengajar yang berkonsepkan gamifikasi smart game ataupun papan pintar yang mempunyai elemen-elemen pengulangan demi pengulangan yang dapat membantu pelajar memahami ilmu matematik itu sendiri. Okay, daripada aspek yang kedua adalah gamifikasi smartboard ataupun papan pintar. Okey, PDP yang berkonsepkan permainan ataupun gamifikasi game based learning dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman pelajar dalam khusus matematik. Yang seterusnya, konsep gamifikasi smartboard membolehkan pelajar menggunakan kaedah kooperatif iaitu perbincangan bersama ahli-ahli kumpulan yang kecil di dalam sesi PDP itu sendiri. Okay, hal ini dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam berkomunikasi, dalam perbincangan sesama mereka di dalam kumpulan tersebut. Smartboard ini juga dapat mendorong pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas, sama ada di dalam kumpulan mereka sendiri maupun di luar kumpulan mereka sendiri. Ini juga dapat merangsang minat pelajar untuk mengikuti aktiviti PDP matematik di dalam kelas. Dengan adanya alat ini juga, ianya dapat mengurangkan rasa bosan pelajar yang menjalani sesi PDP itu secara sehala antara pelajar dan juga pensyarah. Okey, terdapat beberapa penyataan masalah yang telah kami kenal pasti, iaitu yang pertama isunya adalah pelajar tidak mahir dalam topik asas algebra yang dipelajari dalam kursus matematik kejuruteraan 1 yang diambil oleh pelajar semester 1. Yang kedua, mereka tidak mempunyai bahan bantu mengajar yang dapat menarik perhatian mereka di dalam kelas ketika mempelajari topik asas algebra khususnya. Okay, yang ketiga, mereka masih lagi menggunakan modul cetakan ataupun modul pembelajaran yang bercetak bagi tujuan pembelajaran ini. Dan yang terakhir sekali, pelajar memang kurang bermotivasi dalam menjalani setiap sesi PDP itu sendiri. Objektif kajian ini adalah yang pertama untuk mengenal pasti tahap penerimaan pelajar menggunakan gamifikasi aljab poli dalam pembelajaran asas algebra. Yang kedua, mengenal pasti hubungan tahap penerimaan pelajar dengan pencapaian pelajar dalam topik asas algebra dengan menggunakan gamifikasi aljab poli. Metodologi kajian. Metodologi kajian yang pertama, kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan soal selidik secara dalam talian iaitu Google Form dengan menggunakan skala Likert 5
sebagai instrumen untuk proses pengumpulan data. Okey, yang kedua, reka bentuk yang digunakan bagi kajian ini adalah tinjauan irisan rentas ataupun cross-sectional design di mana responden kajian telah ditentukan oleh pengkaji ataupun penyelidik terlebih dahulu mengikut kesesuaian kajian. Okey, reka bentuk ini membolehkan pengumpulan data dilakukan ataupun data diperolehi pada kali pertama soal selidik diedarkan bagi mendapatkan data dengan cepat dan penjimatan kos yang maksimum dapat dilakukan serta proses generalisasi dapat dijalankan. Okey, yang seterusnya reka bentuk ini dipilih adalah ianya bersesuaian dalam bidang pendidikan kerana ia boleh memperolehi pelbagai dapatan kajian daripada pelbagai aspek iaitu umur, jantina, latar belakang pendidikan dan sebagainya. Okey, dan yang kelima adalah populasi dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar semester 1 daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik daripada Politeknik Mersing. Yang terakhir sekali, analisis data. Kajian ini menggunakan perisian IBM SPSS versi 25. Okey. Hasil dapatan kajian mendapati skor min bagi setiap item mendapat skor min yang paling tinggi iaitu 4.36 hingga 4.46. Okey. Berdasarkan skor min yang tinggi, dapat disimpulkan bahawa responden adalah menerima gamifikasi smartboard aljabar polygame ini di dalam sesi PDP mereka dan ianya memberikan gambaran bahawa mereka berasa gembira dan suka untuk menggunakan kaedah gamifikasi ini di dalam proses pembelajaran mereka di dalam kelas maupun di luar kelas. Okey, dapatan kajian yang kedua adalah terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan pelajar terhadap smartboard ini dengan markah pelajar. Okey, yang ini adalah hasil daripada analisis yang dilakukan dengan menggunakan smartboard ini semasa proses PDP berlangsung, markah pelajar meningkat. Ini dapat dilihat daripada jadual 2 yang menunjukkan bahawa nilai signifikan P kurang daripada 0.001 dengan kekuatan kolerasi iaitu RS sama dengan 0.499 iaitu kurang daripada 1.0. Ini menunjukkan kekuatan kolerasi yang baik dan signifikan di antara min penerimaan pelajar terhadap smartboard aljabar polygame dengan markah pelajar. Keputusan ini juga telah berjaya membuktikan bahawa H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk perbincangan pula, yang pertama adalah gamifikasi yang berkonsepkan papan pintar ini memberi respon yang positif mendapat respon yang positif daripada pelajar hasil daripada prestasi yang baik oleh pelajar itu sendiri dalam penilaian yang telah dijalankan di dalam kelas. Yang kedua, pelajar juga mendapati bahawa penggunaan permainan ini dalam sesi PDP mereka tidak menyebabkan sebarang masalah. Mereka dapat mengaplikasikan konsep permainan dengan lancar semasa sesi PDP berlangsung serta mengambil masa yang singkat untuk memahami cara kerja satu-satu topik asas algebra tersebut. Ini dapat menunjukkan bahawa antara muka permainan ini adalah intuitif
dan sesuai dengan kebolehan serta pengalaman yang ada pada seseorang pelajar itu sendiri. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah kelemahan pelajar dalam subjek matematik dapat diatasi dengan mengesan apakah kelemahan pelajar itu sendiri. Okay. Dan yang kedua, selepas kita dapat mengenal pasti kelemahan pelajar, okay, kita akan menggunakan pendekatan yang sewajarnya, yang sebaiknya, okay, untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam pembelajaran matematik supaya okay, dapat meningkatkan pemahaman mereka, dapat meningkatkan motivasi mereka dan dapat menarik minat mereka dalam mempelajari ilmu matematik itu sendiri. Okay. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.